الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat mari semaya maghrib berjamaah. Alhamdulillah, dan kita dapat sama-sama duduk di dalam majlis ilmu dan menyambung pengajian pembacaan kitab kita ni, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Baik, sebelum kita teruskan, jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca dulu matan hadis ini. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Al-hadithul 'ashir. Al-hadithul 'ashir ni muka surat 32 dah. Muka surat 32 insya-Allah. Al-hadithul 'ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Hadis kita pada malam ini berkait dengan dua perkara yang utama. Pertama sekali berkait dengan memakan ataupun memilih makanan yang halal. Dan yang keduanya ialah berkait dengan adab-adab berdoa. Itu fokus ataupun perbahasan yang utama di dalam hadis ini. Kalau boleh kau orang alim ni, banyak lagi di waktu tauhid ni. Bukan dua perkara ni saja, banyak lagi benda-benda lain yang boleh diambil daripada hadis ini. Baik, kita tengok dulu terjemahan arti hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni ada 3 ke 4 kali dah kita jumpa. Tapi kalau berteka kepada tuan-tuan, nama asal dia gapo dah? Teka. Nama asalnya gapo? Saja ni. Tak seringat tu. Jadi nama asal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ialah Abdul Rahman. Abdul Rahman. Oh, iyalah dah. Kau jawab dah saat ni. Jawab dah, kita tak dengar, masya-Allah. Namanya Abdul Rahman bin Sakhr. Ada setengah ulama kata namanya Abdullah. Sebahagian ulama kata namanya ialah Abdullah. Ada yang kata namanya Abdul Rahman. Jadi oleh kerana gelarannya Abu Hurairah ni terlalu sahur, terlalu masyhur, menyebabkan nama dia pun orang berselisih. Menyebabkan nama dia pun orang tak cerak. Abdullah ke Abdul Rahman. Jadi kebanyakan ulama kata namanya Abdul Rahman asal. Dipanggil Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau kita baca satu kitab disebut nama asalnya sebelum dia masuk Islam Abdul Syams. Abdul Syams. Abdul Syams ni maknanya hamba kepada matahari. Jadi bila dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah, dia ni lambat masuk Islam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau lambat, nak kira dengan orang lain dulu. Dia lambat masuk Islam. Kemudian dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, Rasulullah tanya nama gapo? Dia kata nama Abdul Syams. Maka Rasulullah kata, "Bal Abdul Rahman." Tak, namamu sebenarnya namamu ialah Abdul Rahman. Abdul Syams itu tidak sesuai kerana hamba kepada matahari. Sekarang ni mu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman. Jadi diberi nama Abdul Rahman. Abdul Rahman pun Rasulullah beri nama, gelar Abu Hurairah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang beri. Tu lebih kurang. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baru minggu lepas kita kecek ni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pasal kelebihan-kelebihan dia. Dan dialah seorang yang berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, mana dia kata dia? Alhamdulillah allazi hada Abu Hurairah lil Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada Abu Hurairah Islam. Alhamdulillahilladzi 'allama Abu Hurairah Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang mengajar kepada Abu Hurairah Al-Quran. Alhamdulillahilladzi manna 'ala Abi Hurairah bi suhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala beri kepada Abu Hurairah ni boleh bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ni dia meriwayatkan lebih 1,600 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama. Baik, jadi hadis kita pada malam ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik. Innallaha tayyibun. Ada hadis yang sebut, sesungguhnya Allah itu maha baik. Apa makna maha baik di sini? Kata ulama, maksudnya ialah suci daripada segala kekurangan. Suci daripada segala kekurangan. Itu maknanya tayyibun. La yaqbalu illa tayyibah. Tidak ia menerima kecuali yang baik.
Allah ini sifatnya baik, yang suci daripada segala bentuk kekurangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima yang baik. Yang baik. La yaqbalu illa tayyiba. Baik, kita titik dulu sebentar nak ayat pada daripada hadis ini. Kata ulama, di dalam ibadat, di dalam apa saja amalan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua istilah yang kita kena faham oleh. Satu dipanggil sah. Sah. Kita semaya tak? Kita semaya ni bila ambil semaya, molek, tutup aurat, menghadap kiblat, apa semua rukun, comel, apa semua, maka kita kata solat itu adalah sah. Solat itu adalah sah. Itu istilah yang pertama. Ada satu lagi istilah yang perlu kita ambil berat, iaitu adakah solat kita diterima ataupun tidak diterima, makbul ataupun tak terima, ataupun tidak diterima. Hak ni berat. Jadi daripada hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ini baik, maha comel, suci daripada segala kekurangan, dan tidak terima kecuali hak comel. Kecuali hak comel. Jadi dari sini kita faham apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata berapa ramai orang yang salat tetapi tak boleh apa satu daripada semaya dia. Berapa ramai orang qiyamul lail tetapi tak boleh apa satu daripada bangun malam dia. Berapa ramai orang berpuasa tetapi tak boleh apa satu, hanya boleh lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Comel dah, puasa sepuluh orang lain, tak makan, tak minum, semaya sepuluh orang lain, rokok, sujud, apa? Tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni yang kita takut lah. Hak ni lah yang kita takut, sangat-sangat takut. Sebab yang menerima ni cuma satu, Allah. Yang menerima segala amalan kita ni ialah Allah. Bukannya bukannya makhluk lain. Tidak ada, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bila disebut di situ, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan sekalian Rasulnya. Sambungan daripada hadis ini, Rasulullah terangkan pula, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah diperintahkan oleh Rasul-Rasul. Sebagaimana Allah suruh Rasul buat, Allah juga suruh orang mukmin buat benda yang sama. Berapa perintah itu? Maka Allah telah berfirman, disebut ayat sebelum ni, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Katanya Tok Guru kita dulu, tak silap ambo lah, seingat ambo Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad sebut begini, bila kita makan benda yang baik, benda yang halal, benda yang tidak syubhah, maka apa yang keluar daripada tubuh badan kita ialah amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para rasul supaya makan benda yang baik-baik, jangan makan benda yang haram. Sebab bila kita makan benda yang haram, maka apa yang keluar daripada kita ialah benda yang haram. Apa yang keluar daripada tubuh badan kita, anggota kita, ialah benda-benda yang haram. Makan benda haram, tubuh benda haram. Makan benda yang halal, keluarlah benda yang halal. Itu kata guru kita, mafhumnya lebih kurang begitulah. Dan ia berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kamu. Makanlah benda yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh para nabi dan rasul makan benda yang baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga suruh orang-orang mukmin supaya memakan makanan yang baik. Jadi kata ulama, sangat dekat, sangat rapat kaitan di antara makan makanan yang baik dengan amalan yang kita buat ni diterima ataupun tidak terima. Kalau kita makan makanan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan yang kita buat. Kita akan tengok lepas pada ni. Cuma nak disebut dalam Al-Quran, disebut Allah Subhanahu wa ta'ala kata, innama yataqabbalullah minal muttaqin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Kisah ayat itu disebut tentang kisah bagaimana dua anak Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam ni ada dua, ada ramai sebenarnya, tapi hak disebut dalam Al-Quran tak disebut nama, tapi disebut watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka kisah dua anak Nabi Adam. Siapa dua anak Nabi Adam itu? Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Jadi dua anak Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan mereka berdua supaya korban. Apa yang jadi lagu tu? Sebab demo ni bukan berebu. Tuan-tuan tahu dah kisah ni, tapi hamba nak ayat juga. Tuan-tuan tahu dah kisah ni. Nak ayatnya Allah hanya terima yang terbaik. Jadi Nabi Adam sebagaimana yang kita tahu, Adam dan Hawa ini beranak kembar semua. Beranak kembar. Jadi oleh kerana pada masa itu tidak ada lagi manusia yang lain di atas muka bumi ini, maka Nabi Adam AS menyuruh anak-anaknya bila besar berkahwin sama adik-beradik lah. Berkahwin sama adik-beradik. Cuma tidak dibenarkan anak-anak dia ini berkahwin dengan adik-beradik yang lahir sekali. Kebetulan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan anak-anak Nabi Adam ini lahir seorang lelaki, seorang perempuan, kembar. Seorang lelaki, seorang perempuan, tubik begitu. Tubik keluar gitu. Beranak jadi kembar. Maka bila kembar begitu, Qabil, hak yang abang ni, Qabil, dia lahir bersama dengan seorang adik-beradik dia yang perempuan yang comel, mengikut riwayat, yang comel. Jadi adik dia yang lahir sekali itu cantik. Adapun Habil ini lahir sekali dengan adik dia ataupun adik-beradik yang lain yang tidaklah comel seperti hak lahir sekali dengan Qabil. Maka bila nak berkahwin, Nabi Adam AS menetapkan supaya berkahwin tak boleh berkahwin sesama hak lahir sekali, tetapi kena lain-lain. Hak ni lahir sekali dengan ni, maka dia kena cari pasangan dia dengan hak lain. Maka Habil ini dijodohkan dengan adiknya Qabil. Bila begitu Qabil tak berhati, aku nak nikah dengan adik aku ni. Cerita ni disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam tafsir. Dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat hadis. Maka bila Qabil ini tak terjadilah sedikit pertengkaran lah kita kata. Maka Nabi Adam AS suruh dia buat korban. Nak tengok mana satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Qabil buat korban dan Habil pun buat korban. Akhir sekali ringkas cerita, Allah terima hak Habil. Turun api dari langit dan memakan korban yang dibuat oleh Habil. Jadi kemudian dibacalah ayat innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi Qabil ni tak puas hati ni, dia nak bunuh Habil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima yang taqwa muttaqin. Jadi kita boleh faham di sini bahawasanya benda yang terbaik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita beramal. Amalan yang ada riak, amalan yang ada ujub, amalan yang ada segala penyakit-penyakit hati yang dibuat bukan kerana Allah, mudah bahasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita takut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu yang kita duduk mengaji tasawuf, mengaji tauhid, mengaji fiqh, beberapa semua ni nak supaya amalan yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita supaya makan makanan yang baik, yang halal. Kemudian disebut seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang lelaki yang jauh perjalanannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pasal ada seorang lelaki yang berjalan jauh, musafir, kalau kita kata musafir.
Jadi kata ulama, orang yang bermusafir doa dia diterima. Kelebihan orang yang bermusafir ini, doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau hamba sendiri kalau pergi berjalan mana-mana, ingatlah jangan lupa berdoa masa berjalan. Pergi Kuala Lumpur, kau pergi Mekah, kau pergi mana, berdoa. Sebab doa orang musafir ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut ada seorang lelaki yang jauh perjalanan. Kemudian keadaannya kusut masai. Disebut dalam hadis itu Ash'as aghbar, kusut masai, berdebu, aghbar, kusut masai dan berdebu. Kusut masai dan berdebu. Baik. Jadi kata ulama, kusut masai ni sebab apa? Sebab dia berjalan jauh. Sebab dia berjalan jauh. Dan berdebu tu sebab debu tu naiklah atas muka, atas badan kerana perjalanan yang jauh. Jadi menggambarkan seorang hamba ini dalam keadaan muka tak comel tu. Muka itu sudah tidak comel, bererti dia sudah tidak ambil tahu dah. Orang tengok aku uduh ke, rambut tak sisir, tak sikat pun, muka udah pun berlagi lah, tak cara dah. Aku cuma nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ni lepas ni dia akan sebut bahawa si hamba ini, si lelaki ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat yang kedua yang menyebabkan doa kita diterima, kata ulama, ialah bila kita sudah tidak ambil tahu lagi pandangan manusia terhadap kita. Supaya orang pergi Mekah lah deh. Orang pergi Mekah ni kan semua pakai yang sama belakang, pakai ihram belakang. Jadi tak ada duk mikir dah nak pakai bedok kau, nak pakai lecu kau, nak pakai bergapo kau. Tak ada duk fikir belakang, semuanya pakai ihram sama belakang, dan pada masa itu berdoa pada Allah. Jadi dalam keadaan kita ni tidak memakai gapo-gapo minyak wangi ke gapo tak pakai, kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan itu tu keadaan mustajab doa. Jadi si hamba ini, si lelaki ini musafir, kusut masai, berdebu, 3 sifat. Kemudian sifat yang keempat yang ada padanya yang menyebabkan doanya boleh mustajab kalau Allah nak terima, menghulurkan 2 tangannya ke langit. Dia pun tadah tangan ke langit. Tadah tangan ke langit. Dan kata ulama, tadah tangan ke langit ini adalah satu lagi cara untuk doa itu diterima oleh Allah. Dan ulama yang syarah hadis ini disebut dalam kitab kitab Fathul Mubin. Fathul Mubin ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tak silap. Disebut angkat tangan ini sebab apa? Sebab kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu, adatnya bila duduk depan raja-raja ataupun duduk depan orang besar-besar ni, dia akan hulur tangan 2 belah. Hulur tangan untuk meminta. Itu kebiasaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, agama Islam kita ni mengajar manusia supaya menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghulurkan kedua belah tangan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bertempat, bukannya duduk dekat apa sebab, tidak sebagaimana manusia dengan manusia, tapi nak menggambarkan diri kita ni hina dina Allah tangan 2 belah, nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaannya. Dan kata ulama yang syarah, yang pengarang kitab Fathul Mubin itu, dia sebut sebab itulah juga kita dalam semaya ini kita banyak angkat tangan. Kita angkat tangan masa takbiratul ihram, angkat tangan masa iktidal, angkat tangan. Sebab untuk menggambarkan kita ni serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan supaya orang serendar dak. Angkat tangan, tak boleh buat apa dah. Maka kita pun angkat tangan. Itu kata ulama. Rahsia di sebalik angkat tangan. Jadi bila nak berdoa, maka kita angkat tangan. Angkat tangan. Dalam keadaan-keadaan tertentu diriwayatkan juga bahawa kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni membalikkan tangan. Kadang-kadang Rasulullah buka tangan dua-dua belah begini, mengangkat tangan kedua belah ini ke langit, dan kadang-kadang Rasulullah membalikkan tangan ini ke belakang. Ada juga riwayat. Jadi bila nak tolak bala, nak taksir benda itu,
maka disunatkan juga untuk kita membalikkan tangan. Tak sih. Jadi angkat tangan. Baik, bila dia angkat tangan, menghulur dua tangannya ke langit, apa pula kata dia? Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabbu, ya Rabbu. Ni pula salah satu lagi cara untuk kita adab kita berdoa, supaya doa dimakbulkan. Kita ulang minta dengan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ulang sebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara dia. Dan kalau lah kita boleh sebut sesar 99 nama Allah tu lagi comel. Sebut, takutnya kita tahu nama apa, Ismullahil Azam. Maka insya-Allah doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ya Rabb, ya Rabb. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulunya ia telah disuapkan dengan yang haram. Jadi dia ni segala benda mari daripada benda haram. Makan benda haram, minum benda haram, segala-gala yang ada pada badan tubuh dia ni mari daripada benda-benda yang haram. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, maka bagaimanakah akan diperkenankan doanya itu? Kalau begitu keadaannya, lagu mana nak terima doa? Kalau makan makanan yang haram, maka bagaimana nak diterima doa itu? Sebab itulah kena beringat belaka. Makan ni sangat bahaya. Kata ulama, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, disebut oleh guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad hafizahullah ta'ala, dia kata man akala al-haram asallahi asallah in sya'a am aba. Siapa yang makan makanan yang haram, maka dia akan buat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dia nak buat ataupun dia tak boleh buat. Oleh kerana dia makan makanan yang haram, dia tetap akan melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncanya apa? Puncanya dia makan makanan yang haram. Baik, jadi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada seorang apa sebut dah rasanya kisah ni. Ada seorang gubernur yang zalim pada zaman dahulu. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kisah ini tak silap hamba disebut oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi sebut kisah ini dalam kitab dia. Disebut bahawasanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, dia ni gubernur yang zalim. Bila dia pergi ke satu kawasan yang baru, kamu tak silapnya dia pergi ke Kufah. Dia pergi ke Kufah, dia masuk ke kawasan Kufah itu, dan dia jadi gubernur situ. Dia jadi, kita kata, pemerintah di situ. Dia ni orang zalim. Maka ada orang riwayat pada dia, wahai Hajjaj, berhati-hati kamu. Berhati-hati kamu. Sebab apa? Di sini ada manusia yang Tuhan terima doa. Di Kufah ini ada golongan manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa mereka. Berhati-hati kamu. Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, dia kata, baik, tak apa, kalau begitu kita jemput semua ada sini. Jemput semua orang-orang alim, ulama, orang-orang saleh, mari belakang ke istana aku, mari belakang ke rumah aku, kita jamu makan. Jamu makan. Maka marilah ramai-ramai orang saleh. Moga kalau kita kata kat orang besar panggil dekat, kena pergilah. Gubernur panggil, kena pergilah. Pergilah belakang, maka diberi makan ni. Jamu makan belakang. Makan dekat makan. Tak ada kecek apa, kecek sikit-sikit gitu. Sudah makan, sudah balik belakang. Bila demo ni pun balik. Bila balik, katanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia kata, mulai hari ini aku tak takut dah pada mereka.
mulai hari ini aku tidak takut lagi kepada mereka. Sebab apa? Sebab aku sudah mencampurkan makanan itu dengan benda haram. Oh, jahat. Aku sudah mencampurkan jamu tadi dengan benda-benda yang haram. Jadi dia ni makan benda yang haram. Bila dia makan benda yang haram, dia berdoa pada Allah, Allah tak terima. Tahu dia tahu bahawasanya bila makan makanan yang haram, doa tidak diterima. Kata ulama, makan makanan yang haram ini akan mengeraskan hati. Bila hati kerah, kita jadi tidak khusyuk dalam doa. Bagi kita berdoa tu kita tak ada sangat Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, jadi biasa-biasa. Kita tidak ada lagi rasa bersungguh, rasa nak teriuk, rasa ni sebab apa? Hati kerah. Hati kerah apa? Sebab makan benda haram. Bila kita makan makanan yang haram, maka hati tu akan jadi kerah. Bila hati tu jadi kerah, maka susah kita nak berdoa dengan keadaan kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam satu riwayat diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani bahawasanya dibaca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ayat yang kita baca tadi, ayat Al-Quran yang ada dalam hadis ini disebut, wahai manusia, makanlah daripada apa yang di muka bumi ini halalan tayyiba, yang halal dan yang baik. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Maka bangun seorang sahabat, faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Bangunlah Sa'd bin Abi Waqqas, dia berkata, wahai Rasulullah, doakan, ud'ullahu an yaj'alani mustajabad da'wah. Ya Allah, wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya menjadikan aku ni orang yang dimakbulkan doa. Dia minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tolong doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadikan aku ni Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang yang mustajab doa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Perelokkan makanan kamu, nescaya doa kamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah, sesungguhnya mana-mana hamba yang memasukkan satu ketul benda yang haram ke dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima dia selama 40 hari. Ini dalam satu riwayat. Sesiapa yang memasukkan satu benda yang haram di dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima selama 40 hari. Masya Allah. Sebab tu kita dengar orang tua royak dulu tak? Orang tua royak masa kecil dulu, jangan duk makan semut. Jangan duk salah makan semut, makan apa-apa. Semut dibangkai. Semut yang mapuh tu sebenarnya bangkai. Kalau kita makan maknanya kita makan bangkai. Tu kata orang tua dulu. Rupanya ada juga sandaran sikit-sikit, ada juga riwayat-riwayat hadis yang menyebut perkara itu. Walaupun riwayat ini katanya fihi nazar, maknanya ada perbahasan sedikit dari sudut perawi ke dari sudut gapo. Cuma disebut bila kita makan benda yang haram selama 40 hari tidak diterima. Maka kata sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdun nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya daripada makan benda yang haram, maka nerakalah yang lebih layak bagi diri dia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita kena jaga baik-baik. Makan dari makanan yang haram jangan masuk dalam tubuh kita. Kesimpulan hadis kesimpulan hadis, orang-orang Islam disuruh bersikap baik dalam segala gerak-geri perbuatan
dan tutur kata. Orang Islam disuruh buat baik pada semua urusan dia. Sama ada gerak-geri dia, perbuatan dan tutur kata dia, semuanya kena benda baik. Yang kedua, semua syariat Allah menyeru kepada kebaikan. Semua syariat Allah menyeru kepada kebaikan. Yang ketiga, orang-orang Islam disuruh mencari rezeki yang halal. Sebagaimana yang telah kita sebut sebentar tadi. Yang keempat, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal hendaklah yang halal. Apa sahaja benda yang ada di atas rumah kita, sama ada makan ni, sama ada minum ni, sama ada pakaian ataupun tempat tinggal yang kita duduk itu, kena mari daripada benda yang halal. Dengan sebab halal itu barulah berkat. Yang kelima, Tuhan tidak menerima doa orang yang mendapat hasil yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doa orang yang dapat daripada hasil yang haram. Dan yang keenam, bermewah dalam harta yang haram adalah dikutuk oleh Tuhan. Kita bermewah-mewah dengan benda yang haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom dah. Jumpa wakaf molek ni. Kau guna? Dah. Rasanya cukuplah setakat itu. Kita berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan sambung hadis yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.